Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan formula-formula dan juga rumus yang ada yang diberikan dalam kertas peperiksaan nanti. Okey, dalam kertas ini adalah daripada Peperiksaan Negeri Kelantan yang mana dia ada 33. Sebahagiannya akan ada kurang sedikit dan ada sebahagian yang ada lebih sedikit lah. Okey, jadi cikgu tak pasti yang mana satu adalah yang standard. Cikgu rasa dia mungkin berubah-ubah. Tapi tak apa, kita akan lihat setiap satu ini secara ringkas dan cikgu akan maklumkanlah dekat mana ataupun bab mana ia berada. Jadi di sini kita ada 10 bab yang mana 5 bab yang pertama adalah daripada tingkatan 4. Okey, ini adalah daripada tingkatan 4 dan anda kena ingat ini adalah untuk KBSM. Untuk pelajar KSSM, cikgu tak pasti lagi macam mana rumus dia. Okey, sebab dia ada beberapa bab yang barulah. Jadi kita lihat dahulu untuk KBSM untuk tahun yang terakhir iaitu tahun ini. Jadi yang ini pula adalah untuk bab tingkatan 5. Okey, jadi ada 6 sampai 10, 5 bab tingkatan 5 dan juga 5 bab tingkatan 4. Baik, kita lihat pada setiap satu formula dalam secara ringkas lah. Okay, untuk yang lebih mendalam boleh lihat pada video-video cikgu yang telah ada dan juga cikgu akan cuba untuk buat sebahagian daripada rumus ini dalam video yang asing yang seterusnya. Jadi kita lihat dahulu untuk yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Kesemua ini adalah daripada bab 2. Okay, iaitu bab gerakan linear. Jadi kesemua persamaan ini juga dikenali sebagai persamaan SUVAT. Okey, dan cikgu ada buatlah video khusus berkenaan dengan persamaan ini. Jadi ini semua berkenaan dengan gerakan linear ataupun gerakan sesuatu objek yang mana VAU semua ni, S adalah merujuk kepada, S di sini merujuk kepada sesaran, U merujuk kepada halaju awal, V adalah halaju akhir, A adalah pecutan dan juga T adalah masa ataupun tempoh. Jadi ini SUVAT ni adalah berkenaan dengan rumus yang inilah. Okey, tiga rumus yang pertama ini wajib ada, sentiasa ada dalam peperiksaan dalam kertas formula. Jadi semua ini tak semua anda akan gunakan, dia bergantung kepada soalan. Kadang-kadang kalau kita perhatikan kita ada SUVAT dan kalau anda perhatikan dalam rumus yang ini dia ada A, V, U dan T tetapi dia tidak ada S. Okey, kalau anda perhatikan dia tidak ada S, dia ada A, V, U dan T kecuali S. Jadi kalau soalan itu tidak melibatkan S, tidak melibatkan sesaran, maka anda bolehlah gunakan rumus yang ini. Okey, yang kedua adalah V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Jadi yang ini tidak ada T dan yang terakhir ini dia tidak ada V. Alright, jadi yang ini semua kadang-kadang saja yang melibatkan pengiraan yang anda perlu gantikan nilai. Biasanya dia tidak melibatkan pengiraan, dia lebih kepada secara kualitatif, terutamanya dalam kertas 1. Jadi yang ini berkenaan dengan gerakan linear. Baik, yang seterusnya momentum. Okey, yang ini lebih kepada definisi ataupun definisi lah. Okey, definisi untuk momentum dan ini juga adalah dalam bab 2. Berkenaan dengan perlanggaran. Jadi ada beberapa jenis pelanggaran dan kalau anda perhatikan tidak ada langsung rumus untuk perlanggaran. Jadi cikgu boleh tuliskan di sini untuk pelanggaran kita ada yang pertama sekali adalah pelanggaran kenyal. Jadi pelanggaran kenyal, ingat anda tidak akan diberikan rumus untuk pelanggaran kenyal. Anda hanya diberikan rumus untuk momentum. Jadi untuk pelanggaran kenyal dia adalah MU tambah MU. Okey, MU1 M2U2 sama juga dengan M1V1 tambah dengan M2V2. Jadi ini tidak diberikan dan cikgu ada buat video yang khusus berkenaan dengan pelanggaran kenyal. Anda boleh lihat dalam video tersebut dalam bab 2 tingkatan 4. Dan juga ada yang tak kenyal. Jadi tak kenyal rumus dia adalah M1U1 tambah M2U2 sama juga dengan M1 tambah M2V. Okey, jadi ini adalah untuk pelanggaran tak kenyal dan yang terakhir adalah berkenaan dengan letupan. Jadi untuk letupan tu anda boleh lihatlah pada video cikgu yang berkaitan dengan letupan. Jadi ini adalah bab 2. Yang seterusnya F sama dengan MA. Jadi di sini ini merujuk kepada hukum Newton yang kedua yang mana F adalah daya. Okey, daya yang dikenakan, M pula adalah jisim dan A adalah pecutan. Dan sama juga ini adalah dalam bab 2 dan ini merupakan hukum Newton yang kedua. Yang seterusnya adalah tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik ini mungkin pelajar KSSM tak tahulah ataupun dia tidak ada dalam silibus KSSM. Cuma yang ini diajar dalam KBSM. Jadi sama juga tenaga kinetik dalam bab 2. Yang mana M merujuk kepada jisim dan V merujuk kepada halaju bagi sesuatu objek. Baik, yang seterusnya adalah tenaga keupayaan graviti. Okey, tenaga keupayaan graviti adalah MGH. Yang ini cikgu galakkanlah kamu ingat
dan kamu faham apa maksud setiap satu ini dan bila kita nak gunakan. Jadi untuk tenaga kinetik, dia melibatkan objek yang bergerak. Okey, ini melibatkan objek yang bergerak secara melintang. Okey, sama ada ke kiri ataupun ke kanan, dan juga boleh juga ke atas dan ke bawah. Dan lagi satu, kalau anda perhatikan, tenaga kinetik dia bergantung kepada V, iaitu halaju objek. Jadi bila V semakin tinggi, maka tenaga kinetik juga akan semakin tinggi. Yang ini mungkin akan diuji lah. Okay? Itu secara kualitatif. Okay? Dia nak tengok sama ada anda faham ataupun tidak formula ini. Jadi yang seterusnya adalah tenaga keupayaan graviti, iaitu mgh, yang mana M merujuk pada jisim, G merujuk kepada pecutan graviti, dan H adalah ketinggian objek tersebut. Jadi daripada rumus ini kita tahu bahawa lagi tinggi sesuatu objek itu berada daripada permukaan, maka lagi besar dia punya tenaga keupayaan graviti. Baik, yang seterusnya adalah tenaga keupayaan kenyal, iaitu 1/2 Fx. Yang ini kadang-kadang dia mungkin akan tanyalah, okey, iaitu dia akan berikan, sebagai contoh dia berikan kamu jisim. Okey, jadi jisim, sebagai contoh jisim dia adalah 100 gram. Jadi anda perlu cari berapa dia punya pemanjangan ini. Okey, jadi macam mana nak cari? Yang pertama, tukarkan ini kepada berat. Macam mana? 100 jadikan 0.1 kilogram, darabkan dengan 10, iaitu graviti. Kemudian yang ini adalah dia punya berat, dan dia akan berikanlah berapa dia punya spring. Okey, dia punya pemalar spring. Pemalar spring dia iaitu K. Jadi anda boleh kiralah daripada hukum Hooke, iaitu F sama dengan KX. Okey, hukum Hooke dalam kertas ini dan juga dalam formula lain, okey, kertas formula lain, cikgu perhatikan tidak diberikan. Hukum Hooke tidak diberikan dalam kertas peperiksaan. Jadi anda perlu tahulah, yang ini merujuk kepada tenaga dalam spring, iaitu 1/2 Fx. Jadi soalan yang mungkin dia akan tanya dalam kes ini adalah dia punya hubungan antara tenaga dalam spring dan juga pemanjangan. Okey, jadi itu yang mungkin ditanyalah, ataupun macam tadi cikgu sebutkan, hukum Hooke walaupun tidak diberikan dalam kertas formula, dia mungkin akan tanya apakah hubungan antara spring ataupun hubungan antara F dan juga X bagi spring yang mematuhi hukum Hooke. Jadi anda perlu buat graf yang macam inilah. Okey, graf garis lurus, graf garis lurus. Okey, jadi ini untuk 6, 7 dan 8 semua melibatkan tenaga. Jadi semua ini adalah dalam bab 2 juga, dan kalau anda nak lihat, ini pun cikgu ada buatlah video berkenaan dengan setiap satu ini, dan juga yang semua ini melibatkan tenaga. Okey, semua ini melibatkan tenaga. Yang seterusnya, okey, ini masuk kepada bab yang ketiga, iaitu bab tekanan. Jadi yang ini merujuk kepada ketumpatan. Ketumpatan yang mana rho di sini merujuk kepada ketumpatan, M pula adalah jisim bagi sesuatu objek, dan V adalah isi padu objek tersebut. Okey, jadi yang ini biasanya kita akan gunakan dekat sini. Okey, dekat tekanan. Jadi yang seterusnya adalah rumus untuk tekanan. Okey, kalau anda perhatikan ada dua rumus, iaitu nombor 10 dan nombor 11. Jadi yang ini H rho G anda gunakan untuk cecair. Cecair, okey. Kadang-kadang digunakan merkuri ataupun air. Ini yang biasalah, okey, merkuri ataupun simbol lain dia Hg dan juga air. Okey, jadi yang ini yang biasa ditanya, dan soalan yang biasa keluar terutama dalam kertas 1 adalah manometer. Okey, berkenaan dengan manometer, iaitu sebagai contoh, bila satu gas yang dikenakan dekat sini, dia menghasilkan ketinggian dekat manometer ini, H. Jadi soalannya adalah bila dia dah berikan tekanan, dia dah berikan rho, dia dah berikan G, ditanya anda berapakah nilai H. Okey, ini biasalah yang ditanya, dan cikgu pun dah ada dah video berkenaan dengan ini. Boleh lihat pada playlist cikgu yang berkenaan dengan bab tekanan. Okey, jadi yang ini bab 3 berkenaan dengan cecair, manakala yang seterusnya, yang ini pula P sama dengan FA. F merujuk kepada daya ataupun biasanya berat lah. Okey, dan A merujuk kepada luas permukaan yang kita kenakan tersebut. Jadi tekanan yang ini untuk pepejal. Okey, untuk pepejal, dan soalannya biasanya tak tanyalah, kadang-kadang saja ditanya untuk pengiraan. Biasanya dia akan bagi perbandingan, sebagai contoh kalau objek yang macam ini dan juga objek yang macam ini. Okey, yang kecil sikit. Cikgu lukis balik. Contoh objek yang seperti ini berbanding dengan yang ini, yang mana yang akan menghasilkan tekanan yang lebih tinggi? Jadi sudah tentu yang inilah, kerana luas dia lebih kecil. Ini yang biasa ditanyalah. Okey, jadi ini untuk pepejal.
Okey, yang seterusnya masuk kepada bab yang keempat iaitu bab haba. Q sama dengan MC theta ini dia merujuk kepada muatan haba tentu. Okey, muatan haba tentu. Iaitu berapa dia punya suhu dia meningkat apabila kita berikan tenaga haba yang tertentu. Yang ini pun cikgu telah buat video, boleh lihatlah kepada video yang berkaitan. Okey, dan kalau anda perhatikan dia tidak berikan haba pendam tentu. Okey, haba pendam tentu dia tidak berikan. Jadi anda perlu tahulah, okey, kena ingat Q sama dengan ml. Jadi haba pendam tentu ini berlaku ketika perubahan fasa iaitu daripada pepejal kepada cecair ataupun kepada gas. Jadi kita gunakan rumus yang inilah, dia berbeza ya. Jadi untuk faham dengan lebih lanjut juga anda boleh lihatlah video cikgu yang berkenaan dengan haba pendam tentu. Semua video cikgu dah buat dah untuk setiap satu ini. Jadi yang ini untuk bab 4 muatan haba tentu. Yang ini pula PV sama dengan pemalar ataupun kadang-kadang dalam sebahagian rumus dia akan berikan PV per T sama dengan malar. Okey, sama saja dua-dua ini, cuma yang ini tidak berikan T. Jadi yang ini pun dalam bab haba. Okey, bab yang keempat iaitu yang ini lebih kepada hukum gas. Hukum gas. Jadi kita ada 3 hukum gas. Yang pertama adalah hukum Boyle, kemudian hukum Charles dan juga hukum tekanan. Okey, semuanya kita akan gunakan rumus yang inilah, PV per T sama dengan malar. Anda boleh lihat video cikgu berkenaan dengan hukum gas untuk faham dengan lebih lanjut berkenaan dengan rumus yang ini. Okey, setakat ini dah 13 dah. Jadi cikgu galakkanlah kalau anda tak faham dekat mana-mana, boleh rujuk kepada video cikgu yang berkaitan dengan setiap satu ini. Yang seterusnya, okey, ini dia melompat sikit ya. Sepatutnya yang ini berada dekat kawasan ini, tapi tak apa. E sama dengan MC kuasa 2, yang ini adalah bab yang ke-10 iaitu bab terakhir dalam tingkatan 5 iaitu bab keradioaktifan. Yang ini kita akan gunakan apabila kita nak cari tenaga yang dihasilkan daripada cacat jisim. Okey, daripada cacat jisim. Yang ini pun cikgu dah ada video berkenaan dengan yang ini. Okey, jadi yang ini adalah berkenaan dengan cacat jisim. Yang seterusnya, yang ini bab yang ke-10 ya. Ini dia melompat sikit sebab biasanya dalam kertas-kertas yang lain dia akan letak dekat bahagian hujung sebelah sana lah. Nombor 20 lebih, 30 lebih. Yang ini pula berkenaan dengan gelombang. Okey, sekarang kita masuk pada bab yang ke-6. Okey, ini pun dia melompat sikit. Bab yang ke-6 ini adalah gelombang yang mana V merujuk kepada halaju gelombang, F adalah frekuensi dan lambda merujuk kepada panjang gelombang. Q sama dengan ml. Tadi ada haba pendam tentu sebenarnya ada. Okey, jadi ini adalah haba pendam tentu. Haba pendam tentu juga dia berikan ya. Cuma dalam kertas ini dia melompat-lompat sikit. Sebahagian kertas dia elok, dia ikut susunan pada topik. Jadi yang ini dia langkau beberapa topik. Yang ini merujuk kepada hukum, ini bukan hukum Snell ini sebenarnya adalah untuk kita tahu dia punya indeks biasan yang mana berkait rapat dengan halaju cahaya. Jadi di sini yang N di sini merujuk kepada indeks biasan, C adalah halaju cahaya dalam udara ataupun dalam vacuum, yang mana biasanya dia diberikan sebagai 3/10⁸ meter per saat. Manakala V di sini merujuk kepada halaju udara dalam medium. Jadi kalau kita diberikan nilai N, maka kita boleh kiralah berapa halaju cahaya dalam medium. Jadi soalan yang berkaitan ini ada keluar dalam peperiksaan Negeri Terengganu, okey, percubaan tahun 2020. Seterusnya kita lihat pada nombor yang ke-18. Jadi nombor 18 kuasa. Okey, ini dah berikanlah. Kuasa P sama juga dengan tenaga masa bahagi dengan tenaga. Okey. Okey, ini yang ni ya. Kuasa sama dengan tenaga bahagi dengan masa. Jadi kuasa sama juga dengan tenaga bahagi dengan masa. Ini mungkin keliru sikit. Dia sebenarnya adalah P sama juga dengan E per dengan T. Yang mana P merujuk kepada kuasa, E adalah tenaga dan T adalah masa. Yang ini biasanya melibatkan pengiraan bagi untuk kita hitung berapa banyak tenaga yang kita gunakan apabila kita diberikan sebagai contoh kita ada satu pembakar roti. Sebagai contoh satu pembakar roti yang mana dia punya kuasa dia adalah 800 watt. Okey, dan kita gunakan selama sebagai contoh 60 minit. Jadi soalannya adalah berapakah tenaga yang dihasilkan ataupun yang dibebaskan oleh benda ini. Jadi kita perlu masukkan sahaja 800 watt, kemudian 60 minit tukarkan kepada saat, masukkan dalam T. Jadi kita akan dapatlah berapa tenaga yang dihasilkan. Ini soalan yang biasa yang ditanyalah untuk bab ini berkenaan dengan nombor 18. Jadi yang ini berkaitan dengan bab elektrik. Okey, bab elektrik. V sama dengan IR sama juga bab elektrik, dan kalau anda tak ingat, V sama dengan IR merujuk kepada hukum Ohm. Hukum
hukum Ohm. Dan soalan yang biasa ditanya, hukum Ohm ni biasa jugalah melibatkan pengiraan. Okey, melibatkan pengiraan ataupun perbandingan. Sebagai contoh, perbandingan antara litar. Jadi litar yang ini, yang mana dia ada dua perintang secara sesiri berbanding dengan dua perintang secara selari. Sebagai contoh lah. Okey, jadi dia minta anda bandingkan yang mana yang mempunyai rintangan yang lebih kecil. Okey, jadi untuk yang ini, kalau anda nak buat pengiraan, perlu gunakan hukum Ohm lah. Tapi cikgu lebih mudah, cikgu akan bagi tahu kalau dia selari maka rintangan dia lebih kecil berbanding sesiri. Okey, itu secara konsep dia. Yang seterusnya, kuasa P sama dengan IV. Okey, yang ini kelihatan berbeza dengan yang ini sebab dia memang berbeza lah. Sebab yang ini melibatkan tenaga dan masa, yang ini pula melibatkan arus dan juga voltan. Jadi yang ini kadang-kala kita perlu kaitkan dia dengan yang ini. Okey, jika kita diberikan sebagai contoh masa, kemudian kita juga diberikan I dan V. Jadi macam mana kita nak hitung tenaga? Kita hitung dahulu I dan V, masukkan ke dalam P dan kemudian darab dengan time ataupun dia punya masa, maka kita boleh dapatlah tenaga dia. Untuk soalan yang berkaitan, boleh lihat juga soalan negeri Terengganu ataupun Pulau Pinang. Okey, ada soalan yang berkaitan dengan hubungan. Digunakan 20 dan juga 18 dalam waktu yang sama. Digunakan dua-dua rumus. Okey, jadi ini adalah untuk soalan untuk formula yang ke-20. I merujuk pada arus dan V adalah beza keupayaan. Yang seterusnya, okey. Sebelum itu, yang nombor 20 ini adalah berkenaan dengan bab yang ke-7 dan juga yang ke-8. Kadang-kadang ada juga dalam bab 8. Yang seterusnya adalah nombor 21. Yang ini melibatkan transformer. Ini adalah transformer, iaitu dalam bab 7. Jadi yang NS dan NP merujuk kepada bilangan lilitan pada, yang ini adalah sekunder, yang ini adalah primer. Okey, transformer kita kena ingat dia macam ni. Kemudian kita ada lilitan dekat sini dan juga lilitan sekunder yang dekat sini. Jadi NS dan NP ini merujuk kepada bilangan lilitan. Sebagai contoh, ini ada 100 lilitan, ini ada 20 lilitan. Okey, boleh lihatlah soalan yang melibatkan pengiraan juga kadang-kadang keluar untuk transformer. Dan anda perlu gunakan rumus yang ini, NS bahagi NP sama juga dengan VS bahagi dengan VP. Alright. Jadi ini untuk soalan yang untuk rumus yang ke-21. Yang seterusnya, kecekapan. Jadi yang ini merujuk kepada kecekapan bagi transformer. Okey, kecekapan bagi transformer, kadang-kadang dia tidak berikan transformer unggul. Kalau disebut transformer unggul, maksudnya kecekapan dia adalah 100%. Kalau tak unggul, kadang-kadang dia bagi 80%, maka kita perlu gunakanlah rumus yang ini, I darab V. Yang ini kalau anda perhatikan, dia sebenarnya adalah kuasa. Okey, IV. Cuma kat atas ni ISVS, maksudnya arus sekunder darab dengan beza keupayaan sekunder, maka ini juga merujuk kepada kuasa pada litar sekunder dekat sini. Okey, ini adalah kuasa dekat sini, manakala yang bawah ini merujuk kepada IP darab dengan VP merujuk kepada kuasa dekat litar primer dekat bahagian sini. Alright. Jadi yang ini untuk yang ke-22. Seterusnya, ini masuk kepada bab cahaya. Ini adalah rumus yang dikenali sebagai persamaan kanta. Persamaan kanta. Okey. Soalan dia kadang-kadang keluar dalam kertas 2. Setakat ini yang cikgu buat dalam kertas 1 masih belum ada lagi rumus yang ini untuk tahun ini. Jadi 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Kadang-kadang kita diberikan, sebagai contoh ini adalah kanta, yang mana kita diberikan kedudukan U. Okey, ini adalah U, jarak objek, dan kita juga diberikan dia punya panjang fokus. Sebagai contoh, panjang fokus dia adalah 10 cm. Okey, dia punya panjang objek ataupun jarak objek dia adalah 5 cm. Jadi dia minta untuk kita cari berapakah dia punya jarak image. Maka kita boleh gantikan saja 5 cm masuk dekat sini, 10 cm masuk dekat sini, jadi kita akan dapat V. Alright, jadi ini untuk yang ke-23, melibatkan persamaan kanta. Video berkenaan dengan yang ini pun cikgu dah buat, boleh rujuklah berkenaan dengan yang ini. Yang seterusnya, yang ini cikgu harap anda dah ingat sebab ini selalu keluar, iaitu hukum Snell. Hukum Snell ini melibatkan pembiasan, ya. Okey, sebagai contoh, jika kita ada satu medium yang mana cahaya merambat, okey, cikgu lukis balik. Cahaya merambat ke sini pada satu sudut, yang mana sudut ini adalah I, iaitu sudut 7. Jadi I di sini kita gantikan ke dalam inilah. Okey, sin I, dan kemudian dia akan terbias. Jadi dia akan terbias kalau dia lebih tumpat, maka dia punya R dia akan jadi lebih kecil. R di sini merujuk kepada
sudut biasan. I sudut tuju, R sudut biasan. Jadi kita gantikan saja R dalam ni, maka kita boleh dapatkan N iaitu indeks biasan bagi objek tersebut. Okey, yang ini pula merujuk kepada real depth bagi apparent depth ataupun dalam nyata bahagi dalam ketara, sama juga, sama dengan N. Jadi N di sini sama dengan N di sini iaitu indeks biasan. Cuma dalam kes kita dalam nyata bahagi dalam ketara ini adalah bila sebagai contoh kita ada orang yang berada di tepi kolam sebagai contoh dan dia melihat ikan di dalam. Sebagai contoh ini adalah dalam ketara image ikan tersebut dan ini adalah ikan yang sebenar. Okey, ini apa yang dilihat oleh manusia ataupun pemerhati di atas. Yang ini adalah kedudukan yang sebenar. Okey, jadi dalam nyata bahagi dengan dalam ketara. Kenapa dia berlaku situasi seperti ini? Sebab disebabkan oleh pembiasan, ya. Jadi sebab itu dia akan kelihatan lebih tinggi. Macam mana kita nak tahu dia punya indeks biasan? Masukkan saja dalam nyata dalam ketara ke dalam rumus. Jadi kita akan dapatlah dia punya indeks biasan. Sama juga ini adalah berkenaan dengan bab yang kelima iaitu bab cahaya. Yang seterusnya, lambda sama dengan AX per D. Okey, sebahagian pelajar tak tahu apa kegunaan dia dan dekat mana dia terhasil. Tak ada masalah, kita belajar. Jadi lambda sama dengan AX per D ini merujuk kepada fenomena interference. Okey, interference ini cikgu perhatikan dah ada dua soalan tak salah cikgu dalam percubaan yang keluar dalam kertas satu interference. Cuma dia bukan melibatkan pengiraan lah. Ada satu yang melibatkan pengiraan, tak salah cikgu, Negeri Pulau Pinang. Melibatkan perbandingan. Cikgu dah buat video berkenaan dengan soalan tersebut. Okey, jadi lambda sama dengan AX per D ini, lambda merujuk kepada panjang gelombang. Yang ini cikgu rasa anda semua dah tahulah panjang gelombang. Okey, untuk situasi ini cikgu rasa cikgu perlu lukis. Jadi cikgu lukis di bawah lambda sama dengan AX per D. Lambda sama dengan AX per D. Jadi sebagai contoh kita ada dua sumber. Kadang-kadang diberikan speaker bunyi, okey, dan kadang-kadang diberikan cahaya. Jadi ini adalah speaker. Yang mana jarak antara dua ini adalah A. Okey, jarak antara dua sumber yang koheren. Okey, jarak antara dua sumber yang koheren. Koheren tu maksudnya dia punya frekuensi sama dan juga dia punya beza fasa dia adalah sama. Yang seterusnya adalah skrin. Jadi kita ada skrin di sini dan jarak antara sumber dan skrin adalah D. Okey, dan dia akan menghasilkan pinggir cerah dan pinggir gelap. Jadi jarak antara pinggir cerah ataupun pinggir gelap yang bersebelahan adalah X. Okey, dan lambda pula merujuk kepada gelombang, panjang gelombang yang dihasilkan. Jadi ini soalan, ini kegunaan dia lah. Okey, kadang-kadang tak salah cikgu ada lagi satu soalan yang berkenaan dengan macam bandingkan, okey, warna hijau, warna merah, warna biru. Jadi yang mana pinggir yang berkaitan dengannya. Jadi kalau kita perhatikan bila X meningkat, okey, kalau dia punya corak interference dia, kalau corak interference dia sebagai contoh macam ini. Okey, dan kita diminta untuk bandingkan dengan yang ini. Jadi kalau anda perhatikan dia punya interference lebih rapat berbanding yang ini. Bila interference lebih rapat, maka X dia lebih kecil. Jadi X ini lebih besar, yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Maksudnya bila X besar, maka lambda pun besar. Okey, sebab dia berkadar secara terus. Jadi anda boleh jawablah berkenaan dengan soalan ini. Biasanya dia akan tanyalah warna biru, warna kuning dan juga warna merah. Ini biasa ditanya, ataupun warna hijau. Okey, jadi yang ini cikgu harap anda dah biasa. Cikgu dah buat soalan dah berkenaan dengan yang ini. Boleh lihatlah pada video cikgu yang berkaitan dengan bab yang ini, iaitu bab yang ke-5 dalam bab gelombang. Okey, bab gelombang. Boleh lihat sama ada KSSM ataupun KBSM, sama juga dia punya tajuk yang sama. Tak ada masalah untuk pelajar KBSM lihat pada video-video yang berkenaan dengan silibus KSSM, tidak ada masalah. Okey, jadi yang nombor 26 ini adalah berkenaan dengan bab gelombang. Bab gelombang. Yang seterusnya, Q sama dengan IT, ini merujuk kepada cas, ya. Q di sini bukan merujuk kepada haba ataupun tenaga haba. Ini merujuk kepada cas, manakala I merujuk kepada arus dan T merujuk kepada masa. Okey, jadi yang ini adalah bab yang ke-7 iaitu bab elektrik. Yang seterusnya, yang ini kadang-kadang keluar. Okey, kadang-kadang dia keluar. Biasanya soalan dia akan berikanlah arus dia sebagai contoh 2 ampere, kemudian T adalah 5 saat. So soalan dia adalah berapakah cas yang dihasilkan. Jadi kita hanya masukkan sahaja nilai-nilai dia lah.
Okey, yang seterusnya nombor 28, E sama dengan I R tambah R. Ini sebenarnya berkaitan dengan yang nombor tadi, iaitu hukum Ohm. Okey, biasanya diletakkan bersebelahan lah. Dalam kertas lain diletakkan yang ini, kemudian diikuti oleh rumus yang ini. Jadi rumus yang ke-28 melibatkan DGE. Okey, ini adalah DGE ataupun daya gerak elektrik, kalau dalam bahasa Inggeris electromotive force. Dan R, I di sini arus, R yang besar adalah rintangan di luar dan R yang kecil adalah rintangan dalam ataupun rintangan yang berada dalam bateri. Jadi soalan yang biasa ditanya adalah graf lah. Okey, graf yang membandingkan V, IR dan juga graf yang ini. Kalau V sama dengan IR, graf yang anda perlu lukis adalah seperti ini. V lawan dengan I, grafnya adalah seperti ini. Kalau graf yang ini, anda perlu lukis dia lebih kurang macam ni. Okey, ini adalah V lawan dengan I untuk graf yang ini. Yang ini pun cikgu dah buat video berkenaan dengan perbandingan antara graf ini. Anda boleh lihat pada video cikgu yang bertajuk, tak salah cikgu, adalah graf V lawan I. Okey, boleh lihat pada video tersebut cikgu buat secara detail perbandingan dia berserta dengan contoh litar yang menghasilkan dia. Okey, jadi yang ini adalah dalam bab 7. Seterusnya, EV sama dengan 1/2 MV kuasa 2. Ini adalah dalam bab yang ke-9, iaitu bab elektronik. Dia melibatkan sinaran termion. Cuma soalan ini sebenarnya jarang keluar yang menggunakan rumus ini. Setakat ini cikgu rasa pernah sekali sahaja tahun lepas, tak salah cikgu, yang keluar soalan yang ini. Okey, jadi ini sangat-sangat jaranglah keluar. Yang mana EV di sini merujuk kepada cas, okey, ataupun dia sebenarnya merujuk kepada tenaga elektron. Jadi E adalah cas elektron, V adalah beza keupayaan. Manakala M 1/2 MV kuasa 2 ini sama sahaja dengan ini dekat atas ini, iaitu tenaga kinetik. Okey, jadi ini merujuk kepada tenaga elektrik ataupun tenaga cas bagi elektron, sama juga dengan tenaga kinetik bagi elektron. Yang ini biasanya kita gunakan untuk menghitung hal laju elektron tersebut. Okey, nombor 30, yang ini bukan formula, ini sebenarnya adalah kenyataan lah. Okay, statement bahawa anda perlu gunakan nilai G sebagai 10, jangan gunakan nilai 9.181 kecuali diberitahu. Okey, jadi ini untuk nombor 30. Yang seterusnya, okey, yang ini merujuk kepada bab cahaya, iaitu bab cahaya lah. Okey, boleh lihat video cikgu dalam KSSM pun cikgu ada sebutkan. M di sini merujuk kepada magnification ataupun pembesaran. Pembesaran ataupun magnification, berapa besar dia jadi. HI adalah ketinggian image, manakala HO adalah ketinggian objek. Biasanya dia berikanlah, dan V adalah jarak image, U adalah jarak objek. Jadi ini adalah bab cahaya. Bab cahaya. Yang seterusnya, okey, nombor 32 berkenaan dengan bab keradioaktifan ataupun bab nuklear, iaitu 1 UJA. UJA ini adalah unit jisim atom. Okey, unit jisim atom 1 UJA ataupun EMU. EMU, atomic mass unit. Sama juga dengan yang ini. Yang ni biasanya soalan yang ini, yang kamu perlu gunakan ini melibatkan pengiraan yang berkaitan dengan E sama dengan MC kuasa 2. Okey, anda biasanya diberikan nilai M dalam UJA. Okey, biasanya diberikan M dalam unit UJA. Jadi anda perlu tukarkan ke dalam unit kilogram sebelum anda masukkan ke dalam rumus yang ini. Okey, yang seterusnya, yang terakhir, laju cahaya. Jadi laju cahaya adalah nilai yang ini. Yang ini biasanya diberikanlah, okey, sama ada dalam kertas formula ataupun dalam soalan tersebut dia akan berikan nilai C, iaitu 3 darab 10 kuasa 8, dan anda akan gunakan dekat dua tempat, iaitu dekat E sama dengan MC kuasa 2, dan yang kedua adalah dekat dalam ini. Okey, C dekat berkenaan dengan indeks biasan. Jadi setakat itu saja untuk video ni. Jika ada apa-apa soalan berkenaan dengan rumus-rumus ini, anda boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Dan kalau anda nak dapatkan setiap maklumat ini, cikgu harap anda boleh lihatlah. Okey, cikgu dah bagi tahu dekat bab mana, boleh rujuk video cikgu yang berkaitan dengan formula-formula yang anda tak faham. Jadi setakat itu saja, kita jumpa lagi pada video yang akan datang.